Bertemu dalam National 8 edisi 21 September. Paparan-paparan utama malam ini. Kawalan keselamatan S-Zone diperketat kekang ISIS. Proses pengundian awal PRK Pengkalan Kubur lancar. Pingat kedua Sukan Asia untuk Malaysia dari Ratu Trek Negara. Bersama saya Walukman Mu'afisol dan Nur Syikin Abdul Rahman untuk perinciannya dalam National 8. Selepas soalan kertas peperiksaan sains dan bahasa Inggeris UPSR disahkan bocor, terbaharu 2 laporan polis dibuat berhubung 2 lagi mata pelajaran. Kali ini melibatkan kertas bahasa Tamil dan matematik. Laporan dibuat pegawai kanan lembaga peperiksaan yang hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya tengah hari tadi. Perkara itu disahkan Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, ACP Khairi Akhrasa. Difahamkan pihak lembaga peperiksaan khuatir kedua-dua kertas peperiksaan tersebut turut bocor dan meminta pihak polis membuat siasatan lanjut. Polis akan menjalankan siasatan berdasarkan laporan yang telah dibuat. Siasatan berhubung perkara ini turut dilaksanakan mengikut Seksyen 8-1 Akta Rahsia Rasmi OSA 1972. Masih berkaitan kebocoran kertas UPSR susulan penggantungan tugas pengarah Lembaga Peperiksaan Dr. Naimah Ishak dan Timbalan Pengarah Operasinya Dr. Wan Ilyas Wan Saleh. Kementerian Pendidikan memaklumkan kenyataan media yang dibuat Ketua Setiausaha Kementerian Tan Sri Dr. Madinah Muhammad 20 September lalu seiring dengan kenyataan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Tan Sri Dr. Madinah menjelaskan secara terperinci maksud terma digantung tugas dan bukan digantung kerja. Katanya penggantungan tugas adalah satu langkah pentadbiran yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan ia tidak berbentuk hukuman. Kedua-dua pegawai kanan berkenaan dikehendaki hadir bertugas di bahagian lain yang tiada hubung kait dengan lembaga peperiksaan. Sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan kedua-dua pegawai kanan itu digantung tugas serta-merta pada 12 September. Ia susulan kes kebocoran kertas soalan UPSR yang berlaku baru-baru ini. Oleh yang demikian, laporan sebuah akhbar portal yang menyatakan Dr. Naimah dan Dr. Wan Ilyas tidak pernah digantung daripada tugas adalah tidak tepat. Ini pula susulan kes 8 pegawai kastam dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan rasuah Jumaat lalu. Kesemua tugas mereka itu kini telah diambil alih pegawai yang lain. Justru jelas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah tidak timbul sebarang masalah dalam urusan pentadbiran dan perkhidmatan dalam organisasi berkenaan ekoran penahanan mereka. Kalau dia charge, dia kena, memang dia tak akan melakukan tugas tu untuk sementara waktu. Tapi yang replacement tak ada masalah. Tugas akan diteruskan sama ada pegawai ada tidak ada. Bekas pegawai bukanlah indispensable kita kata kan. So tugas memberi perkhidmatan kepada rakyat akan berterusan. 7 daripada mereka dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam menghadapi 98 pertuduhan rasuah hampir RM1,5 juta. Manakala seorang lagi dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur dengan 8 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM80,000. Rakyat Selangor terus menyatakan sokongan dan solidariti terhadap Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah dalam menyelesaikan krisis kepimpinan di negeri itu. Di Shah Alam hari ini lebih 300 rakyat hadir di himpunan menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bagi menzahirkan sokongan tidak berbelah bagi mereka. Perhimpunan dianjurkan kira-kira 15 NGO yang dihadiri segenap lapisan rakyat di daerah itu bagi menyuarakan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Sultan Selangor. Antara yang turut kelihatan bekas Ketua Penerangan PAS Selangor Hassan Basri. Ketika ditemui, beliau berpendirian institusi raja perlu dipertahankan daripada anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab yang sanggup mempertikaikan kuasa Sultan Selangor termasuk dalam isu pelantikan Menteri Besar yang baru. Kami menyokong penuh apa segala keputusan yang Tuanku buat
Dan kami berada di belakang tuanku. Kita akan terus menyokong apa segala perjuangan yang akan jadi. Kita akan terus menyokong tuanku daripada belakang. Pada saya minta pada rakyat Selangor, kita teruskan mendukung apa saja keputusan Selangor. Sini. Kalau ada sekiranya pihak-pihak masih lagi cuba nak mempertikaikan ataupun membuat satu gerakan untuk menjatuhkan maruah Tuanku Sultan, kita di peringkat UMNO Shah Alam dan seluruh warga Shah Alam, insyaAllah kita akan bangkit mempertahankan Sultan Selangor. Saya ni anak jati Selangor tetap mempertahankan maruah dan mempertabat institusi Raja-Raja Selangor. Jangan cuba nak pukul-katikan. Kami rakyat Selangor akan terus berjuang walau apa pun terjadi. Itu saja saya bagi amaran pada orang luar, jangan cuba sentuh langsung. Ya? Kita penduduk Selangor, anak jati Selangor tetap mempertahankan maruah kita. Antara NGO yang terlibat dengan perhimpunan itu ialah Tibai, Waris Malaya, Perkasa, Persatuan Ibu Tunggal Shah Alam, Pewani Shah Alam, Persatuan Teksi Shah Alam, Rukun Tetangga dan JKKP. Pendirian menyokong sebarang keputusan Sultan Selangor berhubung perlantikan Menteri Besar yang baru turut disuarakan UMNO negeri itu. Selepas tuanku mengumumkan nama Menteri Besar, tidak akan berlaku apa-apa lagi kemelut, kekecohan. Kita kena menyokong siapa juga yang direstui oleh tuanku. Jika ada mana-mana pihak yang cuba mempertikaikan lagi keputusan tuanku selepas hari Selasa ini, kalau ada pula yang cuba nak mengugat kestabilan negeri Selangor, manalah nampak rosuh mungkin kalau mereka tak puas hati dengan keputusan yang dibuat calon yang ditentukan oleh tuanku, maka UMNO tidak akan berdiam diri. Kita akan bangun, kita akan terus berdiri teguh di belakang tuanku. Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Selangor yang baharu akan diadakan di Istana Alam Shah Kelang Selasa ini, sekaligus menamatkan kemelut yang berlarutan lebih sebulan lalu. Kemelut jawatan Menteri Besar Selangor bermula apabila Tan Sri Khalid Ibrahim dipecat daripada PKR 9 Ogos lalu. Kemelut yang melanda PAS perlu dijadikan pengajaran oleh parti berkenaan. Bagi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, krisis yang berlaku dalam PAS ketika ini berpunca daripada hasil kerjasama parti itu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Tun Dr. Mahathir, sesiapa sahaja yang bekerjasama dengan penasihat PKR itu pasti berdepan masalah. Tun Dr. Mahathir mengulas pergolakan yang berlaku dalam PAS semasa muktamar tahunan kali ke-60 parti itu di Batu Pahat, Johor baru-baru ini. Negarawan ulung itu ditemui media selepas menyempurnakan penutupan kejohanan mendayung dan perahu panjang Head of Putrajaya 2014 di Putrajaya yang diungguli pasukan Thailand. Kewujudan kumpulan yang menggelar diri mereka sebagai kumpulan ISIS di Asia Barat mampu memberi ancaman dalam skop keselamatan di pantai timur Sabah. Menegaskannya, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata ancaman itu lebih besar berbanding kes penyeludupan dan penculikan yang berlaku di kawasan itu sebelum ini. Ini memandangkan kumpulan bersenjata dari selatan Filipina telah membuat kenyataan terbuka menyokong perjuangan ISIS. Saya menyatakan ini sekurang-kurangnya nak mengingatkan kepada mereka yang tak ada kerja lain tetapi berpolitik, bahawa masa depan Sabah jangan digadaikan semata-mata untuk pertimbangan peribadi, pertimbangan puak-puak tertentu, pertimbangan parti-parti tertentu, pertimbangan nak merebut kuasa. Kerana akhirnya kuasa yang direbut pun tak akan ada kerana kuasa itu telah pun dirampas oleh pihak-pihak yang jauh lebih ganas daripada kita. Datuk Seri Hishamuddin yang juga naib Presiden UMNO menyatakannya dalam sidang media di Sabah selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian penampang Kota Kinabalu. Bagi beliau, Barisan Pembebasan Bangsa Moro di bawah pimpinan Nur Miswari, Abu Sayyaf dan Tentera Kesultanan Sulu yang berjuang menubuhkan kerajaan Islam di selatan Filipina turut menuntut Sabah dengan menggunakan model ISIS. Sehubungan itu, langkah mengekang kegiatan kumpulan militan berkenaan daripada menular ke negara ini telah diambil. Setakat ini, 19 rakyat Malaysia telah ditangkap sejak April lalu kerana disyaki terlibat dengan ISIS, termasuk 2 yang ditahan di Sandakan.
Sementara itu, Datuk Seri Hishamuddin berkata 2 pengkalan operasi hadapan FOB akan siap sepenuhnya April tahun depan di perairan Sabah. Pelaksanaannya berikutan faktor geografi iaitu kawasan laut yang luas, pesisir pantai yang panjang serta jarak pulau-pulau di selatan Filipina yang hampir dengan sempadan maritim Malaysia. Pembinaan pangkalan FOB itu juga bertujuan mengekang ancaman khususnya di laluan keluar, juga sebagai pusat pemerintahan, pemintasan dan penyekatan laluan penjenayah, kawalan dan pengawasan, pos pemeriksaan di laut, penguatkuasaan laluan khusus selain mengatur gerak aset-aset taktikal. 2 forward bases akan siap di perairan Sabah. Satu melibatkan pelantar minyak yang dah dikomision dan satu lagi melibatkan kapal bunga emas 5 di mana forward bases ini akan kita tempatkan radar kita dan juga patrol boats kita supaya ada quick response. Sistem itu juga mampu menyediakan platform bergerak dan statik yang mampu meluaskan jangkauan dan memendekkan masa bertindak pasukan keselamatan. Bagi melaksanakannya, Angkatan Tentera telah menubuhkan Jawatan Kuasa Kerja Taktikal dan Jawatan Kuasa Kerja Teknikal. Susulan pergolakan di Yaman, rakyat Malaysia dinasihatkan supaya tidak bimbang ekoran konflik yang sedang berlaku itu. Kedutaan Besar Malaysia di Sana'a mengesahkan semua rakyat Malaysia di Yaman, kebanyakannya pelajar, berada dalam keadaan selamat. Dan untuk penjelasan lanjut situasi, kami menghubungi pelajar Malaysia di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar Malaysia, nama saya Amirul Hadi bin Muhammad Jaafar. Sekarang ni kami alhamdulillah telah selamat daripada tempat kejadian ataupun tempat peperangan. Alhamdulillah telah dibawa lari oleh persatuan, diselamatkan oleh persatuan Permainan dan alhamdulillah sekarang ini kami berada di tempat yang aman di Babul Yaman. Sebelum ni ada beberapa pelajar Malaysia yang tersangkut terperangkap di dalam kawasan peperangan, ramai 42 orang. Tapi alhamdulillah semua sekarang ini telah selamat dibawa ke tempat yang aman. Sebahagian ke Safarah Malaysia, ke Kedutaan Malaysia dan sebahagian lagi berada di kawasan yang aman. Alhamdulillah. Ucapan untuk rakyat Malaysia, alhamdulillah sekarang ni kami masih aman di sini. Tapi perlu untuk mengambil langkah berjaga-jaga lagi sebab kita tak tahu. Mungkin mereka akan datang ke kawasan-kawasan yang kami berada sekarang ni. Sama ada di Kedutaan ataupun di mana-mana, sama ada di tempat yang kami berada aman ni. Doakan kami semua selamat. Pray for Yaman. Wisma Putra dalam kenyataannya semalam turut mengesahkan semua pelajar Malaysia di negara tersebut dalam keadaan selamat. Setakat ini kira-kira 440 orang iaitu seramai 357 lelaki, 45 wanita dan 33 kanak-kanak dari kawasan Syamlan dan Mazbah ditempatkan buat sementara waktu di sebuah bangunan yang disediakan kedutaan di Sana'a. Di samping itu, Kementerian Luar turut memohon kerjasama daripada rakyat Malaysia yang berada di Yaman supaya berdaftar dengan pihak kedutaan sekiranya mereka belum berbuat demikian. Ketidakstabilan politik kini melanda Yaman selepas wujudnya gerakan untuk menggulingkan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR diminta menimbangkan saranan Kementerian Komunikasi dan Multimedia agar proses pengiraan undi disiarkan secara langsung menerusi media. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, perkara itu pernah diutarakan beliau pada pilihan raya kecil Dun Kuala Besut tahun lalu, namun ia ditolak ketika itu. Langkah menyiarkan secara langsung proses pengiraan undi bertujuan membuktikan ketelusan SPR sebagai suruhanjaya yang bebas kepada rakyat. Ia penting kerana pembangkang terus meracuni fikiran rakyat bahawa SPR tidak telus dan wujudnya penipuan yang kononnya didalangi Barisan Nasional. Kita nak tunjukkan orang mengira start pukul 5 petang, pukul 6. Itu bukan cerah, bukan gelap lagi. Kebanyakan tempat mengira undi semuanya di dalam sekolah. Bilik darjah dalam sekolah kita kebanyakan tingkapnya kiri kanan tingkap. Maknanya kalau lampu padam pun masih cerah, orang boleh nampak lagi. Tapi rakyat mungkin tak terfikir logik begini, sebab itu kita rasakan kita tunjuk live supaya orang dapat tengok. Beliau menyatakannya di Kelantan selepas beramah mesra dengan petugas jentera pilihan raya BN di Geting Tumpat.
Sementara itu, pemuda UMNO sedang mempergiat jentera bagi memastikan pengundi muda berdaftar menjelang pilihan raya kecil DUN Pengkalan Kubor 25 September ini. Jentera pemuda di semua negeri telah diarah untuk mengesan, seterusnya menghubungi mereka supaya boleh pulang menunaikan kewajipan mengundi. Kita telah kerahkan jentera kita di Lembah Kelang untuk mencari pengundi tersebut, ya, untuk minta supaya mungkin kalau mereka balik undi dapat memberi sokongan kepada BN. Khairi bercakap di Kota Kinabalu selepas pelancaran program Fit Malaysia Sabah di Teluk Likas. Cadangan mendedahkan laporan jawatan kuasa khas mengenai isu royalti minyak akan dibentang kepada Kabinet Rabu ini. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Tumpat, Kelantan. Dan untuk laporan seterusnya, kita bersama di Laila Kadir di Kompleks Perpaduan Jajahan Tumpat. Silakan. Terima kasih Lokman dan Syikin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin cadangkan agar laporan jawatan kuasa khas mengenai royalti minyak yang dimanipulasi pembangkang dalam kempen PRK Pengkalan Kubor didedah. Ia bagi memberi maklumat yang tepat dan sahih mengenai isu itu kepada rakyat Kelantan. Bagaimanapun sebelum dikeluarkan, ia perlu mendapat persetujuan dan kelulusan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Peguam Negara Tan Sri Ghani Patail. Untuk itu, kata beliau, cadangan itu akan dibawa pada mesyuarat Kabinet Rabu ini. Langkah itu perlu bagi mengelakkan rakyat Kelantan termakan dengan tomahan bahawa Kerajaan Persekutuan menganiayai mereka dengan menafikan hak negeri Kelantan untuk mendapat royalti minyak. Sebab itu, kita ambil satu pendekatan yang agak dipanggil proaktif, secara proaktif untuk ambilkan isu ini dan dibawa ke depan, dijelaskan ke dekat macam contoh disebutkan 12 bilion hutang tertangguh yang tak dibayar kerana itu hak Kelantan. Jadi dipermainkan itu pun. Memang kalau saya rakyat Kelantan yang tak tahu fakta, marah. Tetapi ini satu perbuatan saya fikir amat tidak bertanggungjawab. Sebab itu kita kena sebutkan itu. Jadi ini satu daripada bahan yang saya fikir boleh membantu untuk menghilangkan keraguan di kalangan rakyat Kelantan siapa pihak yang benar. Tan Sri Muhyiddin memberitahu pemberita selepas mengunjungi bilik gerakan pemuda di pusat daerah mengundi Telaga Bata, Pengkalan Kubor. Terdahulu ketika berucap kepada barisan anak muda di kawasan ini, beliau menyelar tindakan PAS yang terus melemparkan tuduhan bahawa UMNO bukan parti Islam. Lebih menyedihkan, ada pemimpin mereka yang sanggup mengkafirkan UMNO. Sedangkan UMNO yang menjadi tunjang kerajaan BN terbukti berjaya mengangkat kedudukan Islam dihormati sehingga ke peringkat global. Untuk Sekolah Agama Rakyat SAR misalnya, setiap tahun 100 juta diperuntukkan. Manakala untuk Kelantan sahaja dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini, 42 juta disediakan. Selepas menunaikan solat Zuhur di Masjid Al-Huda, Mukim Ketil Tan Sri Muhyiddin turut meluluskan peruntukan untuk membaiki masjid tersebut. Bagaimanapun, jumlahnya akan dibincangkan dengan Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan, Datuk Mahtar Mustafa. Masjid yang dibina pada 1968 ini boleh dianggap nostalgia bagi penduduk sekitarnya kerana ia dirasmikan oleh Tun Abdul Razak Husin semasa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri. Bagaimanapun, peredaran masa menyebabkan ia perlu dibaik pulih. Para ahli jawatan kuasa masjid memaklumkan kepada Tan Sri Muhyiddin mengenainya selepas beliau mengimamkan solat Zuhur di masjid ini. Imam satu Masjid Al-Huda, Rustam Cik Mat berkata, kira-kira 500,000 diperlukan untuk membaik pulih masjid ini. Hak utamanya bumbung lah, bumbung kubah. Dan adalah sikit-sikit yang kita nak buat baik pulih. Bocor? Ada bocor, ni bocor. Nelayan di Pengkalan Kubor Tumpat menyifatkan allowance sara hidup dan bantuan subsidi sel yang diterima banyak membantu meringankan beban sara hidup. Ini kerana insentif tersebut amat bermakna terutama ketika musim tengkujuh apabila mereka tidak dapat turun ke laut. Golongan nelayan di sini juga mengakui banyak perubahan dan kemajuan telah dinikmati hasil keprihatinan Kerajaan Persekutuan berbanding sebelumnya. Tanpa segala bantuan, aktiviti menangkap ikan mungkin lebih terhad dan pendapatan mereka masih ditakut lama. Saya rasa pendapat saya kalau tak ada pendapat bantuan daripada Kerajaan Pusat, seterusnya Kerajaan Nasional, Barisan Nasional, pihak nelayan tak dapat bantuan sepenuhnya.
Senang sikit anak-anak sekolah batu sekolah pun ada juga sikit-sikit dia bagi dah. Sekurang-kurangnya kita boleh menampung untuk menampung keluarga lah, untuk bantu anak-anak sekolah sekurang-kurangnya. Kalau tak ada itu masalah juga orang ke sini, orang nelayan ni. Pasal pendapatan mereka tak besar. Kena hargai lah. Dengan yang minta tolong kita kena hargalah. Menyedari keperluan sebenar nelayan, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin setuju mengeluarkan 170 lesen baru kepada nelayan di Pengkalan Kubur. Beliau juga setuju menimbang kemudahan-kemudahan lain termasuk jeti pendaratan ikan yang baru. Dalam ucapannya pada majlis pemimpin bersama nelayan di MRSM Tumpat, beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan sentiasa membela nasib nelayan yang merupakan pengeluar sumber makanan negara. Peranan tuan-tuan dan puan-puan tidak setakat untuk menjadi nelayan. Dia menjadi pengeluar. Dan juga penting untuk kita, khususnya kerajaan, untuk menentukan supaya nasib nelayan mesti sentiasa kita jaga. Dan saya nak beritahu jaminan Kerajaan Barisan Nasional, selagi kita diberikan amanah dan tanggungjawab, kita akan menjaga kepentingan kaum nelayan yang ada di negara kita ini. Selain allowance sara hidup kepada 530 nelayan, Tan Sri Muhyiddin turut menyampaikan bantuan pelajaran Yanim kepada 18 anak-anak nelayan. 81 lagi nelayan menerima enjin sangkut dan motosikal roda 3 di bawah program Azam Tani. Polis Kelantan membuka 2 kertas siasatan berhubung salah laku semasa berkempen dalam pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur. Kedua-dua kertas siasatan itu dibuka di bawah Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, beberapa individu telah dipanggil memberi kenyataan. Beliau memberi jaminan siasatan akan disiapkan segera. Kita telah panggil mereka yang terlibat memberi statement. Jadi kita akan lengkapkan siasatan dalam masa terdekat. Datuk Mazlan ditemui media ketika meninjau proses pengundian awal di IPD Tumpat membabitkan 109 anggota UPP, Merin dan Polis Tumpat yang bertugas di Pengkalan Kubur. Sementara itu, proses pengundian awal bagi PRK Pengkalan Kubur di IPD Tumpat berjalan lancar apabila pusat pengundian ditutup 3 petang tadi. 105 daripada 109 pengundi awal dalam Dun Pengkalan Kubur telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Pengundian terakhir pada pukul 2 petang. Selaras dengan peruntukan undang-undang sedia ada, dawat kekal masih digunakan. Bagaimanapun kertas undi tidak dikira di saluran atau tempat mengundi. Sebaliknya disimpan di lokap Balai Polis Cabang 4. Kertas undi berkenaan akan dikira pada hari pengundian Khamis ini. Sementara itu, SPR berpuas hati dengan kempen PRK Pengkalan Kubur yang berjalan secara berhemah dalam suasana kekeluargaan dan harmoni. Menurut Timbalan Pengerusi SPR, Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah, ketiga-tiga pihak yang bertanding mematuhi peraturan SPR sejak hari penamaan calon. Jadi, Alhamdulillah. Sebab itu, kita perhatikan bahawa pilihan raya pada kali ini di Tumpat ini nampaknya di kawasan Pengkalan Kubur ni nampaknya begitu tertib, dalam keadaan suasana yang betul-betul harmoni. Tidak ada yang isu-isu yang besar yang berbangkit yang menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan penyokong mana-mana parti. Beliau ditemui RTM ketika meninjau proses pengundian awal di IPD Tumpat. Proses pengundian awal ini turut disaksikan 2 ejen calon dan calon bebas sendiri, Izzat Bukhari Ismail Bukhari. Dalam pada itu, SPR menerima 3 lagi laporan berhubung pelanggaran peraturan kempen pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur. Bagaimanapun, menurut Setiausaha SPR Datuk Abdul Ghani Saleh, tiada tindakan diambil setelah kesemuanya diselesaikan menerusi rundingan bersama parti terlibat. Untuk bendera yang dipasangkan dekat traffic light itu telah pun ditanggalkan. Maknanya dia telah mematuhi segi peraturan yang kita minta. Jarak di antara bendera parti 150 meter itu telah pun dilaksanakan. Alhamdulillah. Dan saya mengucap terima kasih kepada ejen-ejen daripada parti. Kedua-dua pihak.
Dalam kesibukan proses pengundian awal itu, IPD Tumpat digemparkan dengan tindakan seorang wanita yang mendakwa sebagai kerani dari pejabat SPR Lembah Pantai yang mahu mengundi. Menurut Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Sobri Ramli, wanita berkenaan memakai pas yang dikeluarkan SPR pada PRU yang lalu. Dia ditangkap sebelum memasuki pintu masuk Dewan D5 IPD Tumpat. Bagaimanapun, kebanyakan media tidak menyedari perkara tersebut. Kalau dia menyamar pun tak dapat masuk sebab kita ada security, kawalan dan kita ada pas. Dan kita ada senarai. Tak akan mungkin dapat masuk lah. Ya, kita ada senarai, ada nama, ada pas. Dan sini semua ada pegawai SPR, polis dan saya sendiri pengurus dan sebab ada di sini. Muhammad Sabri berkata kejadian itu tidak menjejaskan proses pengundian awal hari ini. Proses pengundian awal ini disaksikan wakil calon BN dan PAS serta calon bebas Aizat Bukhari Ismail Bukhari di samping seorang pemerhati bebas. Sekian terlangsung dari Kompleks Perpaduan Jajahan Tumpat. Kembali ke Angkasa Puri bersama Wan Lokman dan Syikin untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Adilaila. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selamat tiba di New York bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sesi ke-69. Diiringi isteri Datin Seri Rosmah Mansor, Perdana Menteri yang menaiki pesawat khas mendarat di lapangan terbang Westchester County pukul 7.30 pagi tadi waktu Malaysia. Laporan lanjut bersama wartawan Farahiah Muhammad Zubir di New York. Datuk Seri Najib dan isteri disambut Duta Besar Malaysia di Amerika Syarikat, Datuk Dr. Awang Adik Hussein dan Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Hussein Hanif. Perdana Menteri kemudian terus dibawa ke hotel penginapan. Di situ, beliau disambut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wahid Omar, Menteri Pendidikan II Datuk Seri Idris Jusoh serta beberapa Menteri Kabinet dan pegawai-pegawai kanan yang lain. Acara kemuncak lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke New York adalah menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Beliau dijadual menyampaikan ucapan ini pada 26 September ini. Laporan Fariha Zubir bersama juru kamera Wan Ahmad Dasuki dari New York untuk TV1. Keputusan cadangan sama ada syarikat peminjam wang berlesen seperti syarikat insurans dan koperasi boleh memberikan pinjaman perumahan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki kediaman sendiri akan dimaklumkan segera. Namun perkara itu perlu menunggu sehingga bajet 2015 dibentangkan pada 10 Oktober ini. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Abdul Rahman Dahlan berkata, perkara itu masih dalam perincian sebelum dibawa ke peringkat Kabinet. Ujar beliau ketika ini syarikat pinjaman wang berlesen berdaftar lebih menumpukan kepada pinjaman peribadi. Lesen ini apa yang baiknya ialah dia tidak di bawah kawal selia bank negara dan ia lebih kepada hubungan antara pembeli dan pemohon dan juga pemegang lesen. Jadi dokumentasinya itu tidaklah seketat dokumentasi daripada bank. Dan jika mereka yang memegang lesen ini dia lebih specialized, dia lebih mengetahui siapa yang meminjam. Jadi risiko itu boleh diatur dan diuruskan dengan lebih berkesan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan mesyuarat perwakilan bahagian UMNO Petaling Jaya Utara di Kelana Jaya. Sebelum ini, kementeriannya juga dalam cadangan menubuhkan sebuah bank perumahan bagi tujuan yang sama. Ia menjadi salah satu mekanisme baharu bagi memberi pinjaman perumahan untuk pemohon rumah mampu milik, terutamanya kos rendah dan sederhana rendah. Tegas Datuk Abdul Rahman, cadangan itu diambil selepas pihaknya mendapat maklum balas dan rungutan daripada orang ramai yang mengalami kesukaran untuk mendapatkan pinjaman perumahan. Apa maksud kata laluan Mekong River yang diguna pengusaha pusat hiburan? Jawapannya seketika nanti. Bertemu kembali. Seorang maut dan seorang lagi cedera parah akibat pergaduhan antara kumpulan Sangsim awal pagi tadi. Kejadian berlaku di sebuah pusat hiburan di Kampung Baru, Sungai Buloh. Mangsa Muhammad Syahrul Ali, 22 tahun yang cedera ditikam di bahagian leher, mati kira-kira 50 meter dari lokasi kejadian. Mangsa bersama rakannya menemui suspek dalam bilik nyanyian karaoke kira-kira jam 11 malam. Suspek
lelaki India daripada kumpulan yang sama, rakan-rakan mereka telah berlaku pergaduhan menggunakan senjata, beberapa batang kayu dan pisau belum dapat dipastikan. Perbuatan kejam itu dirakamkan CCTV. Polis berjaya menahan 2 suspek adik-beradik berusia 19 dan 21 tahun bagi membantu siasatan. Mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Kata laluan Mekong River digunakan pengusaha sebuah pusat hiburan sebagai isyarat untuk mereka menyediakan perkhidmatan GRO dari Vietnam. Hasil serbuan ke atas premis berkenaan di Bandar Sungai Long berjaya menahan 19 wanita warga Vietnam dan seorang warga Cina yang bekerja sebagai GRO. Serbuan ke atas premis hiburan sekitar Bandar Sungai Long berjaya menahan 19 wanita warga Vietnam dan seorang warga Cina dipercayai bekerja memperdagangkan tubuh sebagai GRO. Kesemua wanita yang ditahan berusia antara 18 hingga 28 tahun. Premis pernah diserbu sebelum ini tetapi masih degil dan menawarkan layanan GRO warga asing. Serbuan dijalankan bahagian maksiat dituju IPK Selangor kira-kira jam 11 malam diketuai ASP Jocelyn Liza Edmund bersama 18 anggota. Ketika diserbu, sekumpulan wanita cuba untuk meloloskan diri menerusi laluan rahsia yang disediakan. Pemeriksaan ke setiap sudut premis menemui laluan rahsia dan beberapa peralatan digunakan untuk menghisap dadah. Turut ditahan 2 lelaki warga tempatan berusia antara 35 hingga 45 tahun sebagai penjaga premis. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Kajang untuk tindakan lanjut. Di ibu negara pula, 40 GRO yang sedang leka melayan pelanggan ditangkap. Serbuan dilakukan bahagian maksiat di 7 IPK Kuala Lumpur di 2 pusat hiburan berasingan. Seorang ibu ayam dan beberapa pekerja warga asing turut ditahan. Semakan awal mendapati 20 darinya wanita warga Vietnam dan masing-masing 10 warga Cina dan Indonesia didapati menyalahguna pas lawatan sosial yang dimiliki. Serbuan diketuai Pegawai Turus di 7 Kuala Lumpur, DSP Cik Bahrain Cik Ros, dilakukan hasil pemantauan seminggu. Difahamkan sekiranya ada GRO menepati cita rasa, pelanggan perlu pergi kepada wanita itu dan menyerahkan kalongan bunga dengan nilai tertentu. Kebanyakan wanita warga asing itu dipercayai masuk ke negara ini menggunakan pas lawatan sosial. Dipercayai GRO tersebut mampu meraih pendapatan sehingga RM1,000 semalam, termasuk pendapatan daripada kegiatan tidak bermoral. Siasatan awal dipercayai kesemua GRO dibekalkan oleh ejen yang terlibat dalam sindiket pemerdagangan orang. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Petronas bukan sahaja memberi nilai tambah kepada industri minyak dan gas, malah mampu menyumbang kepada penyediaan peluang pekerjaan domestik. Menurut Naib Presiden Kanan Kumpulan Sumber Manusia Petronas, Raiha Azni Abdul Rahman, ia dilakukan melalui rakan kongsi strategik antarabangsa yang saling bergiat aktif. Lebih membanggakan, syarikat minyak dan gas nasional itu bukan sahaja mampu bersaing bersama-sama syarikat minyak bertaraf antarabangsa yang lain, malah saling bekerjasama bagi memajukan industri minyak dan gas. Raiha berucap pada Majlis Convocation Institute Teknologi Petroleum Petronas INSTEP di Kuala Nerus, Terengganu. Teks ucapan dibacakan ahli Lembaga Pengarah Petronas Technical Training Sendirian Berhad PTTSB Khairul Azman Yassin. Berdasarkan perangkaan, hampir majoriti juruteknik di pelantar minyak dan loji Petronas di seluruh negara telah dilatih di INSTEP. Sejak ditubuhkan kira-kira 33 tahun lalu, INSTEP telah melatih lebih 12,000 juruteknik bagi mengisi keperluan industri minyak dan gas negara. Semua pihak berkuasa tempatan PBT di Kedah perlu lebih bersedia dengan menjadikan rancangan kemajuan yang telah diwartakan serta garis panduannya sebagai asas dalam proses membuat keputusan. Menurut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir, langkah itu bertujuan mengelak keputusan yang telah dibuat dipertikai, seterusnya dibawa ke Lembaga Rayuan Negeri. Lembaga Rayuan adalah sebuah badan berkecuali yang ditubuhkan di bawah bahagian 6, Seksyen 36, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 bagi mendengar rayuan daripada pihak awam yang tidak berpuas hati dengan keputusan PBT. Sejak ditubuhkan pada tahun 2000 hingga kini, 57 kes rayuan telah didaftarkan. Sebelum penubuhan Lembaga Rayuan,
Orang awam yang terkilan dengan keputusan pihak berkuasa tempatan tidak mempunyai saluran lain untuk merayu kecuali sama ada merayu kembali kepada PBT, Jawatankuasa Perancang Negeri ataupun kepada mahkamah. Melalui lembaga rayuan, orang awam boleh mengemukakan rayuan mereka untuk didengar oleh satu badan yang berkecuali dan profesional dalam bidang perundangan dan perancangan bandar dan desa untuk membuat keputusan. Datuk Seri Mukris berucap di Alustar pada majlis penyampaian watikah pelantikan pengerusi, timbalan pengerusi dan ahli-ahli lembaga rayuan sesi 2014-2017. Jabal Sur atau Bukit Sur yang sinonim dengan sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pemandangan indah kepada mereka yang berjaya sampai ke kemuncaknya, terutama waktu malam. Walaupun tidak dikategorikan sebagai lokasi ziarah, namun peluang berada di Mekah digunakan sepenuhnya oleh para media yang membuat liputan haji tahun ini. Butiran lanjut bersama Ibrahim Diman di Mekah. Terletak kira-kira 10 km perjalanan dari Masjidil Haram, pendakian kami bermula jam 3.30 pagi. Laluannya berliku dan menjalar hampir 3 km. Kumpulan pertama sampai ke puncak sebelum waktu subuh. Walaupun penat, namun ia amat berbaloi kerana dapat melihat sendiri lokasi tempat persembunyian Rasulullah di Gua Sur. Setelah mendaki selama 1 jam, akhirnya kami menemui di mana kawasan yang dicari, iaitu Gua Sur, di mana Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sini dari kaum Quraisy, dan lubang ini sebenarnya telah pun ditebuk bagi memudahkan pelawat memasuki kawasan ini. Dengan ketinggian mencecah 4,600 kaki dari paras laut, kami juga tidak melepaskan peluang menyaksikan pemandangan indah kota Mekah pada waktu subuh dan ketika fajar menyingsing. Kami menghabiskan masa 2 jam untuk menghayati keindahan dan kebesaran Allah. Di sinilah Nabi Muhammad diburu oleh kaum Quraisy ketika baginda ingin memulakan penghijrahan ke Madinah. Dengan suhu sekitar 28 darjah Celsius, kami menunggu hingga terbit matahari. Jika anda berpeluang datang ke kota Mekah, bolehlah meluangkan masa untuk cuba mendaki Bukit Sur yang menjanjikan pemandangan indah kepada mereka yang mampu sampai ke puncaknya. Ibrahim Diman, Muhammad Ismail Buang dan Azhar Muhammad dari Makkah Al-Mukarramah untuk RTM. Ada lagi kabar gembira untuk Malaysia dari Incheon untuk hari kedua berturut-turut. Butirannya bersama Nurul Fatihah Abdul Hamid. Teruskan Fatihah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Selepas Tai Chio Suan menghadahkan pingat pertama negara, giliran Ratu Trek Negara Fatihah Mustafa membutirkan pingat kedua menerusi acara Kirin. Fatihah Mustafa turun beraksi dalam acara kegemarannya Kirin dan nyata tidak menghampakan. Pelumba kelahiran Terengganu ini menamatkan perlumbaan di tempat kedua, ketinggalan 0.070 saat di belakang pemenang pingat emas dari Hong Kong, Li Weize. Pingat gangsa pula milik China, Zhong Tianqi. Di Gymnasium Geyang, skuad badminton negara melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan Nepal 3-0 di suku akhir. Mata pertama negara hadir menerusi perseorangan nombor 1 dunia Datuk Lee Chong Wei yang menang ke atas Tamang Ratnajit straight set 21-10, 21-12. Seorang lagi perseorangan negara Chong Wei Feng tidak menghadapi masalah untuk menundukkan Shrestha Bikash 21-10, 21-13 untuk menghadahkan mata kedua untuk Malaysia. Iskandar Zulkarnain Zainuddin melengkapkan kemenangan Malaysia selepas menang ke atas Tamiraka Sajan Krishna. Di gelanggang squash Euromul, Ong Beng Hee turut mara ke separuh akhir selepas menang ke atas wakil Hong Kong Au Chun Ming 3-1. Beng Hee menang 11-8 namun tewas 9-11 sebelum bangkit di 2 set berikutnya 11-9, 11-7. Seorang lagi perseorangan lelaki, Muhammad Nafizwan Muhammad Adnan tersungkur apabila tewas 7-11, 11-6, 6-11, 6-11 kepada atlet Kuwait Abdullah Al-Mizayan. Ratu Squash Negara Datuk Nicole N. David turut mengekori jejak Beng Hee mara ke separuh akhir. Berdepan wakil Jepun Kobayashi Misaki, Datuk Nicole David hanya memerlukan 31 minit untuk menang straight set 11-7, 11-5, 11-7.
Turut mara Loh Wei Wen yang menang ke atas pemain kelahiran Hong Kong Chan Hun Ling 11-6, 8-11, 11-6, 11-5. Impian kem wushu negara untuk membutirkan pingat kedua menerusi disiplin Jiangsu dan Kingshu tidak kesampaian. Sandaran negara Pun Yin sekadar menduduki tempat kelima dengan 19.14 mata. Pingat emas milik atlet Vietnam Duong Thu Vi yang mengumpul 19.41 mata, manakala Li Yi dari Macau dan atlet tuan rumah Seo Hee Ju masing-masing meraih pingat perak dan gangsa. Skuad hoki lelaki negara terus cemerlang dengan kemenangan kedua selepas membenam Bangladesh 5-1. Muhammad Razi Rahim terus menjadi tonggak Malaysia apabila meledak 2 gol. Aksi kedua Malaysia kendalan Arul Selvaraj di Stadium Hoki Seon Hak menentang Bangladesh sedikit cemas 30 minit pertama perlawanan. Kekebalan penjaga gawang Bangladesh Asin Gope sukar dibolosi barisan serangan negara. Malaysia terpaksa menanti sehingga ke minit 20 untuk membuka tirai gol menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Muhammad Razi Rahim. Namun sebelum tamat suku kedua perlawanan, Malaysia dikejutkan dengan jaringan penyamaan Bangladesh menerusi gol padang Krishno Kumar Das. Asakan bertubi-tubi Malaysia sekali lagi menjelmakan gol di minit ke-46 menerusi Muhammad Marhan Abdul Jalil untuk mendahului 2-1. 6 minit berselang, giliran Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin mencetak nama selaku penjaring untuk meletakkan Malaysia selesa dengan 3-1. Bangladesh kian tertekan apabila serangan ke kubu Malaysia tidak berhasil. Sebaliknya, Malaysia menambah satu lagi gol pada minit ke-59 menerusi Syahrul Nabil Abdullah. Muhammad Razi melengkapkan kemenangan Malaysia dengan gol kelima di minit akhir perlawanan. Sementara itu, impian Malaysia untuk ke suku akhir bola sepak berkecai apabila tewas 0-3 kepada Arab Saudi. Arab Saudi bijak menggunakan kelebihan seorang pemain setelah Zubir Azmi dilayangkan kad merah untuk merobek gawang Malaysia. Oleh dua pemain. Malaysia perlu menang ke atas Arab Saudi untuk melonjak ke tangga kedua kumpulan A sekaligus mengiringi tuan rumah Korea Selatan ke pusingan kalah mati. Skuad bawah 23 tahun negara bermain seimbang dengan Arab Saudi dengan pergerakan bola lebih tertumpu di bahagian tengah. Segalanya tampak terkawal sehinggalah minit ke-32 apabila Malaysia terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas pengadil melayangkan kad merah kepada Zubir Azmi. Keadaan itu jelas dimanfaatkan barisan pemain Arab Saudi yang dipimpin Antolines Remezal Lorenzo untuk membuka tirai gol. Jaringan pertama Arab Saudi terhasil menerusi kapten pasukan Abdullah Farid Al-Hafiz sebelum Majid Omar Kanabah menjadikan kedudukan 2-0. 7 minit menghampiri penamat, gawang Malaysia bolos kali ketiga. Kali ini giliran pemain gantian Ahmed Hassan Al-Shehri mencetak nama selaku penjaring ketiga Arab Saudi. Kekalahan ini bermakna Malaysia gagal mara ke pusingan seterusnya selepas mengumpul 3 mata hasil 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Untuk membentuk sebuah skuad. Sementara itu, pengendali skuad Harimau Malaya Dollah Saleh kian terdesak untuk membuat pemilihan pemain yang layak menggalas tugas ke Piala AFF hujung tahun ini. 3 perlawanan telah pun diharungi, namun beliau tampak masih belum berpuas hati dengan persembahan pemain-pemain. Kurang 3 bulan sebelum saingan Piala AFF bermula, Dollah Saleh masih buntu untuk menyenaraikan 22 pemain yang layak. 3 perlawanan persahabatan antarabangsa yang diharungi, Harimau Malaya akhirnya melakar kemenangan 4-1 ke atas Kemboja. Bekas pengendali PDRM ini masih tercari-cari pemain yang mampu beraksi sebagai penjaring untuk Malaysia. 27 pemain sudah pun dipilih Dollah Saleh daripada 35 pemain yang dipanggil untuk menjalani latihan pusat. Barisan ke jurulatihan dan Dollah Saleh perlu menggugurkan 5 lagi pemain untuk melengkapkan senarai penuh 22 pemain ke Piala AFF. Pada malam ini nampaklah beberapa pemain telah menunjukkan kelemahan sikit. Jadi mungkin malam ini pun ada beberapa pemain yang akan terpaksa saya tolak juga. Dalam keresahan Dollah Saleh memilih pemain, beliau sedikit lega apabila berjaya melakar kemenangan pertama di Stadium Shah Alam. Joseph Kalangti muncul pemain terbaik dengan 2 gol disumbang untuk menewaskan Kemboja 4-1. Skuad kendalian Dollah Saleh akan menentang Terengganu Rabu depan sebelum melengkapkan perlawanan antarabangsa menentang Jordan 11 Oktober di Bukit Jalil. Ini pula kejohanan golf Selangor Masters 2014. Pemain Thailand Chap Chai Nirat mempamerkan kebangkitan untuk merangkul kejuaraan selepas menewaskan wakil Filipina Antonio Lascuna di
di penentuan play-off. Kedua-dua pemain terikat 10 di bawah par selepas tamat 4 pusingan. Chapchai Nirat terus konsisten sepanjang hari untuk memburu posisi teratas selepas mengumpul 7 di bawah par pada hari ketiga. Beliau hambar dengan bugi di awal namun bangkit melakar 3 birdie di 9 lubang pertama. 3 lagi birdie terhasil di lubang 10, 13 dan 16. Namun pemain berusia 31 tahun ini goyah di penghujung dengan 2 bugi untuk menutup saingan dengan 68 pukulan 3 di bawah par. Selepas 4 hari, Chapchai mencatat 274 pukulan 10 di bawah par. Pemain paling menyinar di hari terakhir pastinya milik Antonio Lascuna yang melakar pukulan terendah 63.8 di bawah par. Tiada bugi dilakar, beliau membenam 6 birdie dan eagle di lubang ke-6 sekaligus menyamai 10 di bawah par bersama Chapchai. Sekaligus pemenang ditentukan menerusi play-off. Penentuan play-off bertambah rancak dengan cuaca hujan dan nasib menyebelahi Chapchai yang melakukan par, manakala Lascuna membenam bugi untuk pulang selaku naib juara. Chapchai membawa pulang wang tunai RM234,000. Tempat ketiga menjadi milik pemain India Anirban Lahiri yang mengumpul 8 di bawah par keseluruhan. Manakala pemain terbaik negara dirangkul oleh Syakban Husin yang menamatkan kejohanan di kedudukan ke-31. Paparan itu tadi mengakhiri Sukan Nasional malam ini. Kita kembali bersama rakan penyampai untuk berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih Fatia. Dinding rumah yang semakin mereput akibat dimakan anak-anak dan menunggu masa untuk tumbang lebih membimbangkan. Kediaman usang itu turut seringkali dimasuki ular berbisa yang boleh memberi ancaman terhadap nyawa mereka sekeluarga. Itulah rintihan seorang warga emas yang bekerja sebagai buruh, Abdul Manaf Abdullah, 59 tahun, dari kampung Teluk Bagan, Tandub, Alustar. Saksikan laporan ini. Beginilah keadaan rumah yang didiami pasangan Abdul Manaf dan isterinya, Rujiah Saleh, 52 tahun, bersama 6 orang anak mereka, termasuk 2 daripadanya orang kelainan upaya OKU, tinggal sejak 32 tahun lalu. Menurut Abdul Manaf, setiap kali hujan lebat, mereka sekeluarga terpaksa berlari ke ruang hadapan rumah. Ini kerana bumbung rumah yang diperbuat daripada zinc bocor di segenap penjuru. Dengan pendapatan sekitar RM20 sehari sebagai buruh kampung, beliau tidak mampu untuk membina sebuah rumah kediaman yang lebih selesa untuk keluarganya. Minta pihak yang berkenaan suruh percepatkan sikit proses pembangunan tu. Lepas tu bila main hujan ni habis semua, bocor habis. Ayak masuk dalam rumah. Sampai dapur nak makan, nak tidur pun kena ubah tempat. Tu je. Tolonglah saya. Kedaifan Abdul Manaf mendapat perhatian Jabatan Zakat Negeri Kedah. Lebih 10,000 rakyat Terengganu hadir menyaksikan program Malam Cinta Allah dan Rasul peringkat negeri Terengganu malam tadi. Stadium tertutup Gong Badak Kuala Terengganu bergema dengan alunan merdu bacaan ayat suci Al-Quran, kasidah, nasyid, burdah dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan berangkat menyaksikan program anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu itu. Turut berangkat Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Hadir bersama Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman serta barisan pimpinan tertinggi kerajaan negeri. Orang ramai yang datang kebanyakannya memakai jubah berwarna putih kelihatan teruja dan gembira sepanjang majlis berlangsung. Tazkirah bertajuk Kesempurnaan Iman dan Islam disampaikan pengasas Yayasan Sofa Negeri Sembilan Datuk Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin. Paparan itu mengakhiri Nasional 8 edisi 21 September.